Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap anak-anak Seritis, murid-murid Seritis semua masih bersemangat untuk meneruskan pelajaran kita walaupun kita berada di rumah. Okey, baiklah. Hari ini untuk pelajaran Imla, minggu ni kita akan masuk tajuk baharu, iaitu tajuk jamak salim muzakkar. Jamak salim muzakkar. Okey, apa maksud jamak? Jamak ialah ramai ataupun jamak tu bermaksud banyak. Muzakkar adalah lelaki. Jamak maksudnya yang jamak yang menunjukkan perkataan dalam keadaan lelaki. Okey. Sebelum kita masuk tajuk baharu, Ustazah akan terangkan dan Ustazah akan cuba terangkan secara lebih ringkas untuk kita mudah faham apa perbezaan isim-isim yang ada. Maksudnya jenis-jenis isim yang lain. Isim mufrad muzakkar, isim mufrad muannas, isim musanna muzakkar, isim musanna muannas. Okey. Kalau kita tengok isim mufrad muzakkar, mufrad bermaksud satu. Mufrad bermaksud satu, tunggal. Musanna bermaksud dua. Jamak bermaksud tiga dan banyak. Tiga dan banyak. Okey. Mufrad muzakkar, isim mufrad muzakkar, isim yang menunjukkan dia dalam keadaan tunggal satu dan dalam keadaan lelaki. Muannas perempuan. Musanna dua. Dua benda atau dua orang. Perkataan yang menunjukkan benda tu ada dua ataupun orang tu ada dua. Sama ada di dalam keadaan lelaki ataupun perempuan. Sama juga dengan jamak, ada juga muzakkar dan ada juga perempuan. Maksudnya ada muzakkar lelaki dan juga ada muannas iaitu perempuan. Okey, Ustazah akan cuba terangkan macam mana satu perkataan itu berubah mengikut jenis isim. Isim ni maksudnya kata, nama. Okey, macam mana kata nama tu berubah mengikut keadaan yang sesuai. Keadaan dia dalam keadaan mufrad muzakkar ataupun muannas muzakkar ataupun musanna muzakkar ataupun musanna muannas. Okey, kita akan tengok secara lebih ringkas. Nanti saya akan tunjukkan dalam bentuk jadual. Okey, sekarang kita boleh tengok dekat papan putih ada jadual. Jadual ni menunjukkan ringkasan jenis-jenis isim sehingga jamak salim. Jamak salim. Okey. Kalau kita boleh tengok kat sini, yang pertama, tempat kosong ni saya akan isi dengan contoh-contoh supaya murid-murid dapat bezakan isim. Setiap isim tu kalimah dia berbeza mengikut keadaan dia, sama ada dia satu ataupun dua, sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan. Okey, kita terus tengok yang pertama, iaitu isim mufrad muzakkar. Maksud isim tadi apa? Kata nama mufrad satu. Muzakkar maksudnya lelaki. Kata nama yang dalam keadaan tunggal dan menunjukkan dia dalam keadaan lelaki. Okey, Ustazah bagi contoh mudah je. Contoh Ustazah ialah muslimun. Okey, contoh muslimun. Muslimun ini adalah perkataan yang bermaksud seorang lelaki Islam. Seorang lelaki yang beragama Islam. Muslimun. Muslimun ni boleh dikatakan adalah satu perkataan asal untuk kata nama seorang orang Islam. Okey, kita boleh ambil kata perkataan muslimun ni sebagai, kita boleh anggap dia sebagai kata dasar untuk isim yang kita akan ubah-ubah selepas ini. Okey, ini adalah untuk isim mufrad muzakkar. Isim mufrad muzakkar. Maksud muzakkar ialah lelaki. Muannas perempuan. Mufrad satu, musanna dua, jamak salim tiga dan lebih. Okey,
Kita tengok ayat, contoh seterusnya untuk isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas. Contoh isim mufrad muannas, saya yakin semua murid-murid sedikit sudah tahu dah. Isim mufrad muannas sama macam ni, tapi ada perbezaan dan ada penambahan pada hujung perkataannya, iaitu muslimah. Apa penambahannya? Penambahannya ialah huruf ta marbutah. Okey, kalau kita nampak huruf ta marbutah di hujung satu perkataan. Okey, cuba tengok. Musli, mim sin lam mim. Mim sin lam mim. Okey, kita ambil perkataan yang sama tapi kita tambah huruf ta marbutah di hujung perkataan untuk menunjukkan dia adalah seorang perempuan ataupun untuk menunjukkan sesuatu benda itu adalah perempuan. Tandanya ialah ta marbutah di hujung perkataan. Okey, dapat bezakan mufrad. Mufrad satu nak bezakan lelaki dengan perempuan adalah ta marbutah. Okey, bila kat sini huruf mimnya baris tanwin dekat belakang dekat mufrad muannas ni, mim dia tak boleh berbaris tanwin dhammah kerana ada huruf ta marbutah di sini. Jadi tanwin dhammah itu diambil oleh ta marbutah dan mim yang tadi asalnya di sini tanwin dhammah kan, kita gantikan dengan baris atas, baris fathah. Okey, kita pergi pula kepada contoh yang seterusnya, iaitu saya akan pergi isim. Yang tadi ni kita tengok isim mufrad muannas. Dah kan? Dah Ustazah dah tunjuk ni. Perbezaan dia ialah ta marbutah. Penambahan ta marbutah di hujung perkataan menunjukkan dia adalah seorang perempuan ataupun menunjukkan benda itu adalah perempuan. Okey. Kita pergi pula kepada isim musanna muzakkar. Okey, kita pergi isim musanna muzakkar dulu. Okey, isim musanna muzakkar. Musanna maksudnya dua. Maksudnya muslimun ni, yang seorang lelaki Islam ni, kita nak jadikan dia dua orang lelaki Islam. Okey, kaedah dia isim musanna muzakkar. Kaedah dia dengan menambah alif nun pada hujung perkataan yang sama dekat atas ni. Yang kat atas ni yang Ustazah dah petakkan dengan pen merah ni. Kita ambil balik mim, tapi sebab kita nak tambah alif nun, jadinya kita tak boleh matikan mim tu macam tu, kita tambah alif nun, jadilah muslimani. Mim tanwin dhammah di atas kita gantikan dengan fathah. Sebab apa? Sebab lepas huruf mim ada huruf alif. Alif kawannya baris fathah, baris satu di atas, jadilah muslimani. Jadinya tanda untuk dua orang ataupun dua benda yang dalam keadaan lelaki, kita gunakan alif nun. Kita nampak je alif nun dekat belakang perkataan, suatu perkataan. Cakap, ada alif nun, maksudnya dia adalah musanna muzakkar. Okey, pergi pula kepada isim musanna muannas. Isim musanna muannas. Kalau isim musanna muannas, kalau isim musanna muzakkar kita tambah alif nun. Kalau musanna muannas kita tambah ta alif nun daripada perkataan asal ni. Jadinya muslimatani. Jadilah muslimatani. Okey, bila nampak ta alif nun dekat hujung sesuatu perkataan, kita boleh dapat bezakan dia adalah dua dan dalam keadaan perempuan. Ini maksudnya dua dan perempuan. Kalau perempuan je ada ta, kalau perempuan je ada ta, kalau ta tu je ada perempuan. Okey, maksudnya tu kita tengok kat atas ni. Ni ta marbutah, yang ini ta maftuhah. Sebab apa ta maftuhah? Sebab kita nak sambung dengan alif. So kita buka ta atas tu, jadilah ta sambung dengan alif. Ta alif nun. Nampak je ta alif nun dalam satu perkataan. Kita boleh tengok dia, kita boleh nampak dia. Automatik kita akan, ini adalah dua
untuk 2 orang tapi dia perempuan. Sebab dia ada apa? Ada ta. Kalau dia tak ada ta, dia adalah lelaki. Okey, settle untuk musanna, muannas dan muzakkar. Musanna settle untuk yang 2 orang. Okey, kita pergi pula kepada jamak. Isim jamak muzakkar salim. Kita pergi tengok jamak muzakkar salim dulu. Okey, mula muzakkar. Jamak salim. Jamak kita kata ada berapa? 3 ataupun lebih. 3, 4, 5, 6, 100, 200. Itu semua kita guna jamak. So, bila isim jamak muzakkar salim, tanda dia, kaedah dia adalah menambah waw nun di hujung perkataan yang asal ni. Jadilah muslimuna. Okey, jamak ni sebenarnya ada 2, jamak salim dengan jamak taksir. Tapi Ustazah akan ajar jamak salim dulu. Lepas ni Ustazah akan ajar jamak taksir. Sebab apa nama dia jamak salim? Sebab kita ambil mim, sin, lam, mim sama dengan atas. Mim, sin, lam, mim. Susunan dia sama. Mim, sin, lam, mim. So, itu yang kita kata salim. Kalau taksir, perkataan dia ni, huruf dia ni akan berubah tempat. Yang itu Ustazah akan ajar kemudian. Yang ini jamak muzakkar salim. So, kita ambil mim, sin, lam, mim. Kalau jamak muzakkar salim, muzakkar, kita akan tambah waw, nun lepas huruf mim. Jadilah, bila waw, kawan dia domma. So, mim tu kita akan bariskan dengan dengan baris domma, baris hadapan. Jadilah muslimuna. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada jamak muannas salim. Jamak muannas. Okey, jamak muannas, jamak yang perempuan. Perempuan dalam keadaan ramai. Benda yang menunjukkan dia perempuan dalam keadaan dia banyak ataupun dia ramai. Okey, contohnya pun sama, tapi kaedah dia adalah tambah alif ta. Tengok, perempuan mesti ada ta. Ta mesti menunjukkan perempuan. So, tambah alif ta. Alif ta. Kalau kat sini ta alif nun 2. Kalau 2 je ada alif nun. Tapi kalau perempuan tak alif nun. Tapi kalau jamak, dia tak tambah ta waw nun. Dia akan tambah alif ta dekat hujung dia. Jadilah muslimatun. Muslimatun pula, muslimati. Okey, dia akan jadi muslimati. Dia akan jadi muslimat. Okey. Muslimat. Okey, dia akan jadi muslimat. Okey, bila jamak muannas salim, dia akan tambah alif ta. Okey, itu sahaja. Kalau murid-murid nak ulang balik, aku tengok ni. Tanda untuk mufrad tak ada apa-apa. Mufrad muzakkar tak ada apa-apa. Mufrad muannas ada huruf ta marbutah. Okey, kalau musanna muzakkar ada alif nun. Musanna muannas ada ta alif nun. Kalau jamak muzakkar salim ada waw nun. Jamak muannas salim ada alif ta. Okey, anak-anak kena ingat, kalau 2 alif nun, tapi kalau perempuan ada ta alif nun. Kalau jamak muzakkar salim waw nun, tapi kalau jamak muannas salim ada alif ta. Okey, itu sahaja yang saya nak terangkan dalam bentuk jadual ni. Baiklah, itu sahaja untuk pelajaran kita pada minggu ini, iaitu jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Okey, saya harap semua boleh faham, dan sesungguhnya yang beri kefahaman itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga murid-murid dapat manfaatnya dengan apa yang Ustazah terangkan pada hari ini dalam video ini. Jadi boleh buat latihan dalam buku aktiviti imla pelajaran 5 dan 6. Okey. Selamat menjawab. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.